Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita terus bincang latihan minda 2.4. Okey, masih di bawah modul 2, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan, iaitu modul di tingkatan 4. Okey. So untuk soalan ni, untuk latihan ni boleh rujuk muka surat 60. Muka surat 60 di buku teks. Yang soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan catatan kontra? Catatan yang mengurangkan bagi akaun yang berkaitan dengannya. Catatan yang mengurangkan akaun yang berkaitan dengannya. Untuk akaun berkaitan ni adalah ada 5 saja. Aset bukan semasa, akaun belum terima, modal ataupun equity pemilik, jualan dan juga belian. So catatan kontranya adalah yang di sebelah kanan ni, iaitu kalau aset bukan semasa, catatan kontranya adalah susuk nilai terkumpul. Contoh kalau perabot, susuk nilai terkumpul perabot. Kemudian akaun belum terima, catatan kontranya adalah peruntukan hutang ragu. Kemudian modal ataupun equity pemilik, ambilan, catatan kontranya dipanggil ambilan. Jualan, catatan kontranya adalah pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Salah satu lah. Satu lagi ialah belian, catatan kontranya adalah pulangan belian dan juga ataupun pulangan keluar. So catatan kontra ni dia mengurangkan, ataupun bila kita buat akaun dia akan buat operasi tolak. So kita nak lihat yang lebih detail dekat akaun dia. So inilah catatan kontra. Kalau di akaun perdagangan, jualan, ini catatan kontranya iaitu pulangan jualan. So kena tolak. Seterusnya ialah belian. Belian, catatan kontranya iaitu pulangan belian ataupun pulangan keluar. So kalau kita lihat ni, dia kena tolak. So itulah catatan kontra. So dia mengurangkan akaun yang berkaitan. Kalau di penyata kedudukan kewangan, ni contoh dia. So kat sini kan, perabot, susuk nilai terkumpul perabot ataupun susuk nilai terkumpul lengkapan. Itu catatan kontra di penyata kedudukan kewangan. Maksudnya merujuk kepada aset bukan semasa. Seterusnya aset semasa, ada juga catatan kontra kat sini dekat akaun belum terima, kena tolak, peruntukan hutang ragu. Dan satu lagi di bahagian equity pemilik, iaitu di modal. Modal awal, lepas kita tambah untung bersih, so kena tolakkan dengan ambilan. Inilah catatan kontra. So ada 5 saja. 5 sahaja catatan kontra. 2 di akaun perdagangan untung rugi dan juga dan 3 di penyata kedudukan kewangan. Kenapa perlu catatan kontra? Untuk mengelakkan terlebih nyata. Tujuannya untuk terlebih nyata. Ataupun kalau ni akaun, kalau pulangan belian ni tak kurang nyata bagi untung kasar. Kemudian akaun ambilan, dia mengelakkan daripada modal akhir terlebih nyata. Aset bukan semasa mengelakkan terlebih nyata. Akaun belum terima terlebih nyata. Kalau akaun pulangan belian, dia mengelakkan daripada untung kasar terkurang nyata. Terus kita dah jelas dia punya ni maksud dia punya ni catatan kontra, iaitu butiran yang mengurangkan akaun yang berkaitan. So kat situ kita dah menjawab soalan 1.
Soalan 2 ni masih lagi melibatkan catatan kontra. Okey, lengkapkan jadual yang berikut. Okey, catatan kontra, kemudian akaun berkaitan. Okey, akaun modal tadi kita lihat tadi, kalau akaun modal catatan kontranya adalah ambilan. Okey, so catatan kontra untuk akaun nilai terkumpul. Okey, so dia punya ni akaun berkaitan iaitu aset bukan semasa. Okey, dia boleh jadi perabot, boleh jadi kenderaan, okey, boleh jadi apa lagi, kelengkapan. Okey, kemudian akaun belum terima, akaun berkaitan. So catatan kontra bagi akaun belum terima adalah peruntukan hutang ragu. Okey, kemudian akaun pulangan keluar. Okey, akaun pulangan keluar ataupun dipanggil pulangan belian. Okey, pulangan belian iaitu akaun belian. Okey, itulah. Okey, dan satu lagi kat sini kalau ada jualan. Okey, jualan pulangan masuk. Okey, jualan catatan kontranya adalah pulangan masuk. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Terangkan secara ringkas tentang catat akaun. Okey, catat akaun ni nombor-nombor untuk kita nak tentukan klasifikasi akaun, sama ada itu akaun aset ataupun belanja ataupun liability ataupun akaun tu equity ataupun di bawah klasifikasi hasil. Okey, so kita lihat dia punya definisi di buku teks. Okey, boleh rujuk di muka surat 58. Okey, muka surat 58. Okey, catat akaun adalah merupakan senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun yang disusun secara sistematik. Okey, senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun yang disusun secara sistematik. Tujuan perekodan dalam sistem perekodan komputer. Okey, so itulah dia punya ni, senarai nombor. Okey, disusun secara sistematik untuk perekodan. Okey, dalam sistem perekodan komputer. Okey, sebab dia nak, bila kita nak cari sesuatu akaun tu, kita type nombor dia, dia akan keluar. Okey, contoh akaun aset. Okey, contoh jualan apa tu, aset, contoh tunai. Okey, so kita tentukan nombor dia. Okey, so mengikut ni lah, mengikut klasifikasi akaun. Okey, mengikut 5 tu. Okey, iaitu yang ni lah, dia kata okey, setiap akaun yang terkandung lazimnya ada nombor tersendiri. Okey, macam nombor kad pengenalan. Okey, so ada yang 3 digit. Okey, 3 digit lah. Okey, 3 nombor, 3111. Okey, kalau perniagaan yang besar dia akan lebih daripada 3 digit, boleh jadi 5 digit. Okey, okey, so kita ni kan, okey, dia punya ni so jawapannya adalah senarai nombor dan tajuk. Okey, disusun secara sistematik untuk merekod di komputer. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, so yang penting kita ni okay, yang penting kita faham lah. Okey, yang penting kita faham dia punya ni. Okey, kegunaan dia. Okey, okey, so yang nombor 4 ni berkaitan dengan catat akaun. Okey, okey, berikut merupakan catat akaun bagi syarikat Peter Sdn Bhd. Okey, dia bagi kod dia. Okey, inilah kod ni yang catat akaun dia. Okey, kod dengan akaun dia. Okey, kalau 1000 hingga 199 ialah merujuk kepada aset. Okey, kalau 2000 hingga 299 untuk liability, 3000 hingga 399 belanja, 4000 hingga 4999 ialah hasil. So kat sini dia dah bagi kod dia. Okey, maksudnya dia punya range dia. So cadangkan kod akaun bagi setiap akaun berdasarkan catat akaun yang diberi. Okey, inilah catat akaun dia. So dia punya ni kita tengok. Okey, yang pertama iaitu insurance. Pertama kita kena kenal pasti dia di bawah klasifikasi akaun apa. Okey, insurans adalah
belanja. Okey, bila belanja kita cari dia punya nombor dia adalah 3000 hingga 3999. Okey, so kamu boleh letak antara nombor tu. Okey, nombor tu nak tulis 3000 ataupun 3001, okey, 3004. Okey, contoh kita tulis 3000, okey. 3000 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Yang penting dalam range belanja. Kemudian sewa diterima. Sewa diterima merujuk kepada hasil. Okey, hasil, so nombornya adalah 4000 hingga 4999. So kita boleh letak nombor dia. Okey, sama ada 4000 ataupun 4001. Okey, tak ada masalah. Okey, yang penting dalam range dia. Okey, dalam range dia punya tu. Okey, nombor dia. Kemudian pelaburan syarikat A. Okey, pelaburan ni di bawah aset semasa. Okey, kalau tak ada tahun tu aset semasa lah. Okey, kalau kita punya ni nombor dia adalah 1000 hingga 1999. So kita boleh letak nombor dia 1002 pun boleh. Okey, ataupun 1000 ataupun 1001. Okey, yang penting range dia. Okey, kemudian inventory. Okey, inventory juga di bawah aset. Okey, aset semasa. Okey, so kita letak dekat dia punya range dia boleh jadi 1003. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, sebab dia dalam range assets. Okey, kemudian angkutan keluar. Okey, angkutan keluar, so dia punya ni belanja. So bila belanja kita letak dia punya nombor tu di kawasan belanja lah. Nombornya adalah 3399. So bila kita dah ambil tadi nombor 3000, so kita ambil nombor yang seterusnya lah, 3001. Okey, kemudian yang satu lagi faedah simpanan. Okey, faedah simpanan adalah hasil. Okey, hasil. So kita tengok nombor dia hasil 4499, kita check kalau ada nombor dah ambil 4001. So kita ambil nombor seterusnya iaitu 4002. Okey, 4002. Okey, itulah dia punya catat akaun. Okey, dan cara nak jawab lah. Okey, so kita lihat nombor 5. Okey, nombor 5, susun semula, susun langkah-langkah penyediaan catat akaun berikut mengikut turutan nombor yang betul. Okey, kita terus lihat dia punya ni. Okey, nanti kita susun. Okey, kita lihat secara detail kat sini. Okey, so dia punya mula-mula sekali ialah langkah-langkah penyediaan. Mula-mula kena kenal pasti semua akaun yang terlibat. Okey, yang macam tadi ada pelaburan, ada belanja, apa tu, ada angkutan keluar, ada belian, ada jualan. Okey, ada okey, kemudian kita klasifikasikan akaun. Okey, klasifikasi ni maksudnya 5 lah, sama ada dia aset, liability, equity pemilik, hasil, belanja dan juga kontra. Okey, contoh tadi belian di bawah apa? Belian di bawah belanja. So kita ikut nombor dia lah, belanja. Okey, kalau pelaburan di bawah aset, so nombor dalam aset. Okey, kemudian tetapkan bilangan digit. Okey, tetapkan bilangan digit. Okey, kalau kecil-kecilan dia pakai 3 digit. Okey, kalau bisnes yang tak besar, okey, dia boleh pakai nombor 3 digit sebab dia tak banyak akaun yang wujud. Okey, kalau perniagaan yang besar boleh jadi 5 digit. Okey, 111 ada 5 digit. Okey, sebab dia banyak butiran, okey, yang perlu direkodkan, so kita kena banyakkan sikit digit dia. Okey, bergantung kepada saiz perniagaan. Kemudian tetapkan digit. Okey, pertama, okey, bagi setiap jenis klasifikasi akaun. Okey, maksudnya contoh digit 1 aset. Okey, kalau 2 liability. Okey, nombor 3 equity. Okey, inilah. So kita letak biasa nombor 5 sebab ada 5 je kan. Sebab ada 5 saja klasifikasi akaun. Okey, so 1000 boleh jadi 100 ataupun 1000. Okey, macam tu. Okey, seterusnya ialah berikan nombor kepada setiap akaun mengikut klasifikasi. Okey, contoh 110 untuk perabot, 120 untuk alatan. Okey, selagi dia aset, nombornya 1 depan. Okey, itulah dia punya langkah-langkah dia. So kita jawab kat sini. Okey, mula-mula sekali ialah kenal pasti akaun yang terlibat. Okey, mula-mula kenal pasti akaun yang terlibat. Okey, 1.
Okey, kemudian tetapkan digit pertama, tetapkan bilangan digit yang digunakan. Okey, yang kedua ialah klasifikasi akaun. Okey, kedua ialah klasifikasi akaun yang terlibat. Okey, mana satu aset, mana satu liability dan sebagainya. Okey, ada 5 tadi Kemudian okey, tetapkan dia punya ni bilangan digit yang perlu digunakan. Okey, tetapkan bilangan digit. Okey, maksudnya kita nak guna berapa digit? 3 digit ke 5 digit? Okey, bergantung kepada berapa banyak akaun yang wujud. Okey, kemudian tetapkan digit pertama bagi setiap jenis klasifikasi akaun. Okey, kemudian yang keempat, okey, maksudnya kalau 1000, nombor 1 untuk aset, 2 untuk belanja, okey, 3 untuk equity dan sebagainya. Okey. Okey, dan yang terakhir ialah berikan nombor setiap akaun mengikut klasifikasi. Okey, yang kelima, okey, berikan nombor macam tadilah. Okey, 4001, 4002, okey, mengikut dia punya ni, mengikut dia punya akaun lah. Okey, mesti berbeza untuk satu akaun, setiap akaun mesti berbeza. Okey, so kita dah menjawab latihan minda 24. Okey, so kita ni kita lihat sekejap dia punya latihan objektif. Okey, untuk latihan objektif, okey, kita ni lah, kita jawab sekali ni, sekali imbas. Setiap bagi soalan objektif, okey, kita jawab soalan pertama, tahap okey, berikut merupakan ciri-ciri bagi satu akaun. Okey, tahap keceriaan tinggi digunakan untuk menjana pendapatan kepada perniagaan. Okey, so yang manakah untuk yang berikut menepati ciri-ciri di atas? Okey, kalau sebut tahap kecairan ni merujuk kepada aset. Okey, merujuk kepada aset. Okey, aset semasa. Okey, aset semasa kan. So kita boleh cari mana jawapan yang aset semasa. Okey, so A, alat tulis, salah sebab dia adalah belanja. Inventory betul, akaun belum bayar, salah sebab dia liability semasa. Kemudian C, tunai di tangan, betul, overdraft, salah sebab dia adalah liability. Simpanan tetap, betul, aset semasa. Deposit telefon juga aset semasa. Okey, so jawapannya adalah D. Okey, nombor 2, pasangan yang manakah tentang aset semasa dan juga aset bukan semasa. Okey, so kita lihat aset semasa, inventory, betul. Aset bukan semasa, tanah, betul. Okey, akaun belum terima, betul, aset semasa. Akaun belum bayar, bukan, dia adalah liability semasa. Okey, ini dah salah. Kelengkapan adalah ABS. Okey, dia adalah ABS. Okey, akaun belum terima adalah AS. Okey, dia terbalik, aset semasa. Okey, tunai di bank, okey, dia adalah aset semasa. Premis juga aset bukan semasa. Premis juga aset bukan semasa. Okey, ABS. Okey, pasangan yang manakah benar tentang aset semasa dan juga aset bukan semasa? Okey, jawapan kat sini adalah 2. Okey, 2 jawapan kat sini. Okey, A pun dikira betul. Okey, tunai di bank, okey, betul. Okey, tunai di bank, betul. Okey, untuk aset. Okey, dan juga premis aset bukan semasa. Okey. Okey, seterusnya nombor 3, semua yang berikut adalah benar tentang aset bukan semasa kecuali, okey, aset bukan semasa dimiliki untuk dijual semula. Okey, dia bukan. Okey, memang untuk digunakan. Kalau dijual semula tu adalah inventory. Okey, sebarang yang kita beli kita jual balik, itu kalau dia tulis inventory. Okey. Okey, kemudian aset bukan semasa digunakan untuk jangka masa yang panjang, betul. Okey, aset bukan semasa sukar dan untuk ditukar menjadi tunai. Okey, memang susah lah. Okey, mungkin lebih daripada setahun. Okey, 2 tahun, 3 tahun, maksudnya nak dijual tu lambat. Okey. Kemudian hampir semua aset bukan semasa mengalami susut nilai, betul. Okey, perabot ada susut nilai. Okey, perabot kita beli sekarang, dia akan mengalami susut nilai. Okey, ada yang rosak. Okey, ada yang mula ni kan, mula reput. Okey, itulah susut nilai. Sama juga dengan kenderaan. So jawapannya adalah A. 3 adalah A. Okey. Okey, seterusnya ialah nombor 4. Semua yang berikut merupakan liability semasa
bagi sebuah pasaraya kecuali. Okey. So mana satu liability semasa? Okey, akaun belum bayar. Okey, betul, liability semasa. Akaun belum terima adalah aset semasa. Overdraft bank adalah liability semasa. Okey, pinjaman adalah liability semasa. Okey. So jawapannya adalah akaun belum terima. Okey, sebab dia kata kecuali. Okey. Okey, nombor 5. Butiran yang berikut dipetik daripada buku perniagaan Simon. Okey, aset 36090, liability 4780. Okey, modal diberi P. So dia soalan dia, perniagaan Simon memperoleh rugi bersih. Okey, rugi bersih sebanyak 5000. Okey, hitung nilai P. So kita kena buat rumus dia. Okey. So kita punya rumus dia, aset sama dengan modal tambah liability. Okey, liability. Okey, so kat sini dia ada rugi bersih. Okey, rugi bersih ni dia di dalam ni lah, dalam modal tu. Okey, modal kan kalau kita belajar modal tambah hutang bersih tolak ambilan. Okey, kalau rugi bersih kena tolak. Okey, so aset. Okey, aset kita masukkan. Okey, aset kita tulis A sama dengan modal tolak tolak rugi bersih. Okey, tolak rugi bersih. Okey, rugi bersih. Kemudian kita tambah liability. Okey, so kita masukkan nilai dia. Okey, aset ya 36090 sama dengan modal kita bagi P. Okey, tolak 5000. Okey, kemudian tambah 4780. Okey, ni operasi lah. Okey, operasi matematik macam biasa. Okey. So kita punya ni P tolak 220 36090. So P jawapannya ialah 36090 tambah 220. Okey, 36310. Okey, 36310. Okey, jawapannya 5 adalah D. Okey, 5 D jawapan dia. Okey. Okey, pilih nombor 6. Pilih pernyataan yang benar tentang equity pemilik. Okey, equity pemilik. Okey, contoh modal modal. Tuntutan pihak luar terhadap aset perniagaan. Okey, ini merujuk kepada liability. Okey, tuntutan pihak luar. Okey. Okey, seterusnya ialah tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Okey, tuntutan pemilik untuk aset perniagaan. Okey, inilah jawapan dia. Okey, tuntutan aset pemilik. Okey. So apa yang C, harta yang digunakan untuk menjana pendapatan. Okey, harta tu aset lah. Aset dalam perniagaan tu diguna untuk menjana. Okey. Contoh kenderaan, premis, perabot. Okey. Tu salah. Okey, hutang perniagaan terhadap pihak ketiga. Okey, ni merujuk kepada liability. Okey. So jawapannya adalah B. Okey, 6 adalah B. Okey, nombor 7. Manakah antara berikut bukan belanja operasi bagi sebuah kedai elektrik? So dia cari bukan. Okey, maksudnya belanja operasi ni ya, belanja yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Okey, kalau perniagaan runcit, okey, belanja-belanja yang berkaitan. Okey, contoh kadar bayaran. Okey, kadar bayaran merujuk kepada operasi lah. Okey, bil air, elektrik dan sebagainya. Belanja runcit, okey, juga belanja operasi. Alat tulis. Okey, alat tulis yang digunakan untuk merekod akaun dan sebagainya. Okey, juga belanja operasi. Okey, satu lagi rugi perupusan aset. Okey, yang ini adalah bukan. Okey, bukan belanja operasi. Okey, seterusnya ialah semua. Nombor 8. Semua persamaan perakaunan berikut adalah betul kecuali. Okey, basicnya adalah kita kena ingat aset
Okey, aset sama dengan modal tambah liability. Okey, ni punya basic dia lah, asas dia. Okey, pusing-pusing macam mana pun macam tu dia punya ni lah, ni asas dia. Okey, so yang pertama aset sama dengan liability tambah modal. Okey, betul. Aset liability tambah modal tambah untung bersih, betul. Okey, sebab modal ni dia boleh kembangkan jadi modal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey, ataupun modal tolak rugi bersih tambah tolak lagi ambilan. Kemudian aset liability tambah modal tolak rugi bersih, betul. Kemudian aset liability tambah modal tambah ambilan, kat sini je salah. Okey, so dia patutnya kena tolak. So jawapannya adalah D. Okey, 8D. Okey, urus niaga yang berikut berlaku. Okey, urus niaga yang berikut berlaku dalam kedai makan Ria pada bulan Oktober 2016. Okey, bangunan premis dibesarkan. Okey, dibesarkan dan kerja ini dibayari dengan pinjaman bank. Okey, so bangunan premis dibesarkan. So apakah kesan urus niaga di atas terhadap penyata kedudukan kewangan kedai makan Ria? Okey, yang bangunan kedai ni adalah aset. Okey, aset, manakala pinjaman ni adalah liability. Okey, so bila dibesarkan ni, so bangunan tu akan bertambah. Okey, so bila dibayari dengan pinjaman, so kita punya ni hutang kita ataupun kita panggil liability kita bertambah. Okey, so kita cari mana yang ni lah jawapan dia. Aset bertambah, betul. Liability bertambah, betul. Equity pemilik berkurang. Okey, equity sebenarnya dia tak ada kaitan. Okey, aset bertambah, liability berkurang. Okey, ni masalah. Okey, kemudian aset bertambah, liability tidak berubah, salah. Okey, aset bertambah, liability bertambah, equity pemilik tidak berubah. So jawapannya adalah 9, adalah D jawapan dia. Okey, berikut merupakan berikut merupakan satu urus niaga yang berlaku dalam perniagaan teh bagi bulan Julai 2016. Okey, inventory berkos 5,400. Inventory 5,400 dijual kepada Sam dengan harga 5,800. Sam berjanji akan membayar invoice pada bulan berikutnya. So maksudnya Sam ni adalah akaun belum terima. Okey, so inventory kita jual kepada Sam secara kredit sebab dia tak bayar pada masa tersebut, dia bayar kemudian. So Sam ni dianggap sebagai akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. So inventory lah. Okey, so kita lihat dia punya ni, inventory kalau dijual, so inventory akan berkurang. Okey, berkurang sebanyak 5,400. Kemudian akaun belum terima Sam, okey, dengan harga 5,800 ni maksudnya hutang Sam, okey, hutang akaun belum terima kepada kita bertambah. Okey, bertambah dan berjanji bayar invoice. Okey, kalau kita lihat beza 5,400 dengan 5,800. Okey, 5,800 tolak 5,400, so perbezaannya sebanyak 400. Okey, perbezaan ni adalah untung. Okey, untung bersih. Okey, sebab dia jual lebih tinggi daripada harga kos. So untung bersih ni memberi kesan kepada equity pemilik. Okey, equity pemilik akan bertambah. Okey, kalau rugi mengurangkan equity pemilik. Okey, so kita cari dia pun jawapan dah. Inventory berkurang 5,800, salah, sepatutnya 5,400. Okey, untuk B, inventory berkurang 5,400, betul. Akaun belum terima bertambah 5,800, betul. Okey, modal bertambah 400. Okey, so inventory untuk C, inventory berkurang 5,400, betul. Akaun belum terima bertambah 5,800, betul. Modal berkurang, salah. Okey, modal berkurang, salah. Okey, yang D, inventory berkurang 5,400. Okey, betul. Okey, betul jawapan dia.
akaun belum terima berkurang 5,800. Okey. Salah, okey, sebab dia kata inventory akaun belum terima berkurang 5,800. So salah kat sini. Okey, sepatutnya bertambah. So modal bertambah kat sini betul. So jawapan yang tepat ialah B kan. Okey, 10 adalah B. Okey, soalan yang seterusnya, pilih pasangan catatan kontra dan akaun berkaitan yang betul. Okey. So kita lihat akaun kontra, catatan kontra. Okey, akaun ambilan, catatan kontra. Okey, so akaun berkaitan ialah modal, betul. Okey. Akaun belum terima, catatan kontra, akaun peruntukan ragu, akaun berkaitan. Dia terbalik. Okey, sebenarnya dia terbalik. Okey, sepatutnya akaun belum terima tu dekat akaun berkaitan. Okey, peruntukan ragu dekat catatan kontra. Okey, salah. Catatan kontra kenderaan, akaun susut nilai juga dia terbalik. Okey, dia terbalik. Okey, so dia punya ni pun salah. Okey, sepatut susut nilai tu adalah catatan kontra. Okey. Kemudian akaun jualan, dia lawan dia berkaitan. Okey, ni pun dua-dua salah. Okey. Jualan, kalau akaun belum terima sepatut kat sini peruntukan ragu. Okey, kat sini salah. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, yang terakhir, nombor 12, catat akaun. Okey, catat akaun syarikat maju adalah seperti berikut. Okey, nombor kod dia 1199 aset. Okey, 2000 liability, 3000 hasil, 4000 belanja. Okey, so yang manakah kod di bawah sesuai bagi alat tulis? Okey, alat tulis di bawah belanja. So bila kita tahu dia punya ni belanja, okey, alat tulis bukan aset, dia adalah belanja. Okey, sebab dia berubah di prosesnya berubah. Okey, memang belanja lah. Okey, dia punya tu dari segi nilai tu rendah. Okey, terlalu rendah untuk dikira sebagai aset bukan semasa. Okey, so aset ni adalah belanja. So akaun alat tulis adalah belanja. So bila belanja kita cari dia punya kod dia. Okey, belanja iaitu 4000 hingga 499. Okey, so kita cari nombor antara range 4000 hingga 499. Okey, so itulah jawapannya. So jawapannya adalah D. Okey, jawapannya adalah D. Okey. Okey, semoga latihan minda ni memberikan manfaat kepada kepada belajar, dan juga memantapkan untuk modul yang kedua ni.